Hai, saya Samir. Hai, saya Wazif. Hai, saya Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, pada hari ini kami akan membuat satu video yang bertajuk cara mudah mempelajari hukum nun mati dan hukum mim mati. Jadi yang pertamanya kita pergi kepada pembahagian hukum nun mati. Hukum nun mati ni terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab dan yang terakhir adalah ikhfa. Seterusnya kita pergi kepada pengertian nun mati dan tanwin. Jadi nun mati ialah salah satu daripada huruf-huruf hijaiyah. Apakah itu hijaiyah? Hijaiyah ni kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai abjad. Hurufnya adalah A, B, C dan seterusnya. Mana kata kalau dalam bahasa Arab ni huruf hijaiyah ni adalah abjad dalam bahasa Arab. Jadi hurufnya adalah alif, ba, ta sampailah ya. Ia tidak menerima baris. Wujud pada bacaan dan tulisan sama ada ketika wasal atau waqaf. Seterusnya kita pergi kepada tanwin. Tanwin pula ialah nun mati tambahan yang terletak di penghujung kata nama. Ia wujud pada bacaan dan ketika wasal, tetapi tiada pada tulisan dan ketika waqaf. Mana kata ni tanwin adalah pengganti kepada huruf nun, tetapi dalam mushaf ia tidak ditulis. Contoh saya bagi ra sikin. Ra sikin ni pada huruf qaf kita baca seolah-olah ada huruf nun, tetapi dalam mushaf ia hanya ditulis sebagai tanwin, iaitu tanwin pawas 2. Okey, baik, setelah saya dah terangkan masuk nun mati dan juga tanwin tadi, insya-Allah kita pergi kepada hukum yang pertama, iaitu hukum izhar. Jadi izhar ni dari sudut bahasa adalah terang dan nyata, terang atau nyata. Manakala dari sudut istilah pula ialah mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya tanpa gunnah. Jadi persoalannya, kenapakah hukum ini dinamakan sebagai hukum izhar halki? Jadi izhar ni maksudnya adalah terang, manakala halki adalah tempat keluar huruf. Jadi macam kita boleh tengok dalam gambar ni, halki, makhraj huruf halki ni yang paling bawah sekali adalah hamzah dan ha. Manakala atas sikit ain dan ha. Dan yang paling atas adalah ghin dan kha. Jadi huruf-hurufnya ada 6, iaitu alif, ghin, ain, kha, ha dan ha. Ia terhimpun dalam satu rangkaian kata, iaitu al-hin kha'ahu, iaitu cara nak menghafal dia lah. Jadi seterusnya kita pergi kepada contoh. Macam mana kita nak kenal hukum izhar ni? Hukum izhar ni dia berlaku apabila nun mati bertemu ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Contoh saya bagi yang pertama adalah nun mati bertemu dengan hamzah, iaitu wayan au na. Cara bacaannya adalah terang dan tidak dengung. Saya ulang wayan au. Dan yang kedua saya ambil contoh huruf ain. Huruf ain ni dia berlaku sebabkan tanwin bertemu dengan huruf ain. Contohnya adalah hasaratin alaihim. Hasaratin alaihim. Kita tidak dengung. Okey, jadi kita pergi kepada hukum yang kedua pula, iaitu hukum idgham. Idgham ni dari segi bahasa ia bermaksud memasukkan. Manakala dari sudut istilah pula adalah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua, seakan-akan menjadi huruf yang bersabdu. Okey, next. Pembahagian idgham. Idgham ni terbahagi kepada 2, iaitu idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Jadi kita pergi kepada idgham bi gunnah terlebih dahulu. Idgham bi gunnah ni kita perlu memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua berserta gunnah. Jadi di sini kita boleh highlight berserta gunnah 2 harakat. Jadi hurufnya adalah ya, waw, mim, nun dalam rangkaian kata yamnu. Dan seterusnya kita pergi kepada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah pula kita perlu memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua tanpa disertai gunnah, tidak dengung. Di sini kita highlight tanpa disertai gunnah. Berbeza dengan idgham bi gunnah tadi. Idgham bi gunnah ni kita kena dengung, manakala idgham bila gunnah ni kita tak payah dengung. Jadi huruf idgham bila gunnah adalah lam dan ra. Okey, next. Kita pergi kepada contoh bacaan ataupun macam mana kita nak kenal hukum idgham bi gunnah ni. Idgham bi gunnah ni dia berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ya, waw, mim tadi. Tetapi dia ada syarat. Syaratnya adalah mesti dalam 2 kalimah. Jadi yang pertama saya bagi contoh huruf ya. Huruf ya. Jadi ia berlaku kerana nun mati bertemu dengan huruf ya. Contohnya adalah wa may yubaddal.
Wa may yubaddal, kita kena renggang sedikit bibir kita. Jadi yang kedua saya bagi contoh huruf waw. Huruf waw ni tanwin bertemu dengan huruf waw. Cara bacaannya kita kena munculkan sedikit bibir kita. Contoh bacaannya biquwatin wazkuru, biquwatin wazkuru. Next kita pergi kepada idgham bila gunnah bila. Contohnya adalah yang pertama saya bagi huruf lam. Contohnya hukum ini terjadi kerana tanwin bertemu dengan lam. Contoh bacaannya khairul lilladhi. Kita tak dengung, berbeza dengan idgham bi gunnah tadi. Khairul lilladhi. Dan yang kedua adalah huruf ra. Yang ni pun adalah tanwin bertemu dengan ra. Ghafurur Rahim. Cara bacaannya Ghafurur Rahim. Mesti anda tertanya-tanya, apa beza iklab dan ikhfa berbanding idgham dan izhar yang telah diterangkan oleh saudara Arif Subdan tadi? Okey, pada video ini saya akan terangkan tentang iklab terdahulu, iaitu dari segi bahasa. Iklab ini bermaksud menukarkan, manakala dari segi istilah, iklab ialah menukarkan bunyi nun mati atau tanwin kepada bunyi mim. Okey, senang sahaja untuk hukum tajwid yang iklab ni. Dia mempunyai satu huruf saja, iaitu huruf ba. Cara kita mengenal hukum iklab ni iaitu apabila ada sesuatu apabila sekiranya nun mati dan tanwin ni bertemu dengan huruf ba, maka hendaklah nun mati dan tanwin ni ditukarkan kepada bunyi mim. Dan bunyi mim tu hendaklah kita punya bibir tu diregangkan sedikit agar beserta gunnah agar tidak menyerupai idgham. Jadi ada beza sedikit iklab dengan idgham. Bila nun mati bertemu dengan iklab, iaitu huruf ba, dia contohnya ambiuni. Dia tidak seperti idgham yang terus tutup bibir, tapi dia ada renggang sedikit. Seterusnya fa'in baghat. Okey, yang terakhir sekali apabila tanwin bertemu dengan huruf ba, iaitu ayatam bayyinah. Ikhfa, yang mana hukum ikhfa ni dari segi bahasa iaitu menyembunyikan. Dari segi istilah pula ialah menyembunyikan nun mati atau tanwin, iaitu menyembunyikan antara bunyi izhar dan bunyi idgham. Okey, seterusnya kita kena tahu apabila kita tahu hukum tajwid ni, kita perlu tahu apa huruf-hurufnya tajwid hukum nun mati, iaitu untuk hukum ikhfa ni merupakan huruf mempunyai huruf yang paling terbanyak, iaitu ada 15. Saya sebutkan satu persatu, iaitu sad, dal, ta, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dha, dha. Dan terhimpun dalam satu syair, iaitu safza'ni lakum jad syakson qad sama dama tayyiban zad fi tafisa zaliman. Okey, kita boleh lihat kepada gambar mim tadi. Yang pertama sekali kita boleh tengok, untuk lagi senang lah, untuk lagi kita faham selain daripada hukum tajwid yang sebelum ni, sebenarnya lagi banyak penerangan cara kita kena kenal hukum ikhfa ni. Yang seperti yang pertama sekali, apabila nun mati dan tanwin ni kan bertemu dengan huruf ikhfa, maka dia perlu dibunyikan di antara bunyi izhar dan bunyi idgham. So dia kena pertama sekali kita kena letakkan lidah kita ni di bawah tanpa terangkat ke atas dan disertakan gunnah tanpa sabdu. Sementara bunyi dengung yang keluar tu hendaklah dinipiskan. Dia dibezakan dengan idgham. So melainkan yang bersifat istitalah, iaitu huruf yang kuat seperti huruf sad, qaf, dha, ta, dha yang tidak perlu ditebalkan, dinamakan ikhfa hakiki. Untuk membezakan, sebenarnya ada dua ikhfa ni, membezakan dengan ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki ni yang terletak dekat ikhfa hakiki ya. Okey, kita lihat kepada tingkatan ikhfa. Hukum ikhfa ni dia ada istimewa sedikit, sebab dia ada yang paling kuat, yang sederhana dan paling rendah. Kita lihat kepada paling kuat, iaitu huruf ta, dal dan ta. Disebabkan makhrajnya terlalu hampir dan bunyi ikhfa itu hampir kepada idgham. Maksudnya dia hampir kepada idgham tapi belum idgham. Dan seterusnya yang tengah-tengah, iaitu
10 iaitu saya terangkan kepada yang terendah dahulu, iaitu huruf qaf dan kaf. Disebabkan makhrajnya terlalu jauh, maka dia tu terlalu hampir dengan bunyi izhar, tapi dia belum izhar. Dan terakhir sekali tengah-tengah, iaitu 10 baki daripada huruf yang tadi, maka dia antara hampir dengan idgham dan izhar, tengah-tengah. Okey, untuk kita lebih faham ni berkaitan dengan hukum ikhfa ni, saya bawakan 3 contoh, iaitu apabila nun mati bertemu dengan huruf dal, andada, dan seterusnya. Andada ni bila kita lihat, dia merupakan tingkatan yang pertama sekali, iaitu kuat, andada. Dan seterusnya min qabli. Min qabli ni dia yang paling rendah, dia lebih bunyi kepada izhar. Dan seterusnya paling terakhir sekali, naran dzatalaha, iaitu apabila tanwin bertemu dengan huruf dal, iaitu tingkatan paling tengah, dia pertengahan. Hukum mim mati berlaku apabila huruf mim yang bertanda sukun atau bertanda mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Hukum mim mati ada 3, iaitu hukum ikhfa, hukum idgham dan hukum izhar. Yang pertama sekali, bagi hukum ikhfa berlaku apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Hukum ikhfa dinamakan sebagai ikhfa kerana ikhfa bermaksud menyembunyikan. Apa yang disembunyikan adalah bunyi mim mati itu disembunyikan di dalam huruf ba. Dinamakan juga sebagai ikhfa syafawi kerana syafawi bermaksud bibir dan bunyi huruf mim yang disembunyikan itu datangnya daripada bibir. Huruf bagi hukum ikhfa ialah huruf ba. Cara bacaannya ialah dengan merenggangkan sedikit kedua bibir dan berserta dengan gunnah. Okey, bagi contoh untuk bacaan ikhfa, sebagai contohnya ialah tarmihim bihijaratin. Bunyi huruf mim itu akan disembunyikan dalam huruf ba. Selain itu, wa ma hum bimu'minin. Sama seperti tadi, huruf mim itu bacaannya disembunyikan dalam huruf ba dengan merenggangkan sedikit bibir dan digunakan selama 2 harakat. Seterusnya pula kita akan tengok kepada hukum idgham. Idgham ini bermaksud memasukkan mim mati ke dalam huruf yang berikutnya, iaitu huruf mim juga, dan dibaca juga dengan gunnah. Untuk hurufnya ada satu saja, iaitu huruf mim saja. Dinamakan juga sebagai idgham mislain kerana mislain bermaksud huruf yang sama, iaitu huruf mim bertemu dengan huruf mim. Huruf yang bertemu adalah huruf yang sama. Sebagai contoh pula, qulubihim marad. Qulubihim marad. Mim itu bertemu dengan huruf mim dan bacaannya adalah dengan memasukkan huruf mim itu secara gunnah selama 2 harakat. Selain itu, lahum masyaufi. Sama juga dengan bacaan tadi, kita memasukkan huruf mim itu ke dalam mim yang seterusnya dan membaca dengan dengung secara 2 harakat. Okey. Yang terakhir adalah hukum izhar. Hukum izhar bermaksud menyembunyikan mim mati dengan terang. Izhar maksudnya adalah terang dan jelas, dan bacaannya tiada gunnah. Hukum izhar ada 26 huruf, iaitu huruf selain daripada huruf mim dan ba. Maksudnya huruf-huruf yang selain itu, huruf ta, za, jim, ha, kha, dal, ra, semua tu adalah termasuk dalam hukum izhar. Namakan juga sebagai izhar syafawi kerana yang hukum huruf mim mati yang diizharkan, iaitu dibaca dengan jelas, adalah huruf yang dibunyikan daripada bibir, keluar daripada bibir. Contohnya hum khairun.
huruf mim dibaca dengan jelas tanpa ada sebarang gunah. Selain itu, anfusuhum ja'uka, mim bertemu dengan huruf jim. Mim itu dibaca dengan jelas dan tiada gunah. Okey, seterusnya kami akan memperkenalkan seorang tokoh yang terkenal dengan bacaan Al-Qurannya, iaitu Syekh Hani Ar-Rifai. Beliau dilahirkan pada tahun 1974 di kota Jeddah, iaitu di Arab Saudi. Beliau terkenal dengan suaranya yang unik dan penuh emosi yang menyebabkan ramai orang tertarik untuk mendengar bacaannya. Okey, sedikit sejarah daripada kisah hidup Syekh Hani Ar-Rifai ini. Pada usia 12 tahun, beliau telah menamatkan hafalan Al-Quran beliau. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajarannya di Universiti King Abdul Aziz dalam pengajian Islam, dan beliau belajar di tangan ulama dan syekh terbaik seperti Syekh Al-Alama Abdullah Ibn Bayyah, Syekh Al-Khudun Al-Ahdab dan Syekh Ali Jabir. Seterusnya, disebabkan penyampaian kitab iaitu bacaannya yang sangat menyentuh emosi dan menghangatkan jiwa, Syekh Hani Ar-Rifai ini dia telah dipilih sebagai Qari Khas Al-Quran oleh Kementerian Kebudayaan dan Penerangan Saudi. Okey, jadi di sini kami akan sertakan beberapa contoh bacaan daripada Syekh Hani Ar-Rifai sebagai rujukan ataupun contoh bacaan hukum tajwid yang sebetulnya ataupun yang sempurna, iaitu hukum nun mati dan juga hukum mim mati. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Okey, secara umumnya hukum nun mati ini terbagi kepada 5, yang mana kita perlu ingat ada 2, iaitu ada yang dengung dan tidak dengung. Yang tidak dengung itu ada 2 hukum sahaja, iaitu idgham bila gunnah dan izhar halqi. Untuk hukum mim mati, hukum mim mati ini ada terbagi kepada 3 bahagian, iaitu ada 1 sahaja yang tidak dengung, iaitu izhar syafawi. Akhirul kalam, setelah kita mempelajari hukum nun mati dan mim mati ini, kita perlulah praktikkan dalam bacaan Al-Quran kita setiap hari, iaitu apabila kita bertemu dengan ayat yang perlu dengung, maka kita perlulah dengung, dan apabila kita bertemu dengan ayat yang tidak dengung dan jelas, kita perlulah tidak dengung dan jelas, kerana agar kita tidak mengubah ayat maksudnya dan maksudnya menjadi tepat. Besar harapan kami agar kita semua dapat menambah baik kualiti bacaan Al-Quran kita, agar kita semua tergolong dalam golongan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ya Rabbi ya Nabi nidik jud 'aliya qalbi nadik